الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وبعد، muslimin yang dirahmati Allah sekalian, muslimat tak ada ni. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini dapat lagi kita bersama, insya-Allah. Kita sambung kuliah kita tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita sampai ke bab yang ke-36, babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau. Rasulullah macam mana bergurau? Sama ada maksud kita bergurau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mula dengan hadis itu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-228. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya zal uzunain. Sekian. Anas bin Malik melaporkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai pemilik dua telinga. Gurau macam tu lah. Hai orang yang ada dua telinga, memang ada dua telinga. Jadi pasal apa Rasulullah panggil itu, ada sebab pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Anas begitu kerana Anas seorang pendengar yang baik. Anas ni dia berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tukang ambil wuduk Rasulullah, dia juga tukang ambil kasut Rasulullah, jaga kasut Rasulullah selain daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia yang berkhidmat, bersedia ada apa-apa keperluan yang Nabi kita perlukan, maka Sayyiduna Anas bin Malik lah yang akan membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia pendengar yang baik. Yang ni yang kata-kata pembantu yang bagus kan. Kalau kata duk panggil 10 kali tak menyut atau tunggu 10 kali sat jenuh kita betul kan. Anak kita pun lagu tu, bini kita pun lagu tu, bini kita kadang panggil kita pun lagu tu kan. Duk panggil abang duk senyap tak menyut. Pokoknya duk sat tak main-main. Jadi Anas ni orang yang baik. Dia anak kepada Ummu Sulaim. Ibu dia pun seorang sahabiah yang sangat baik. Jadi semoga kita boleh menjadi pendengar yang baik, terutama kepada kalamullah. Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Orang yang baik, orang yang ulul albab itu orang yang dapat mendengar perkataan dan dia mengikut yang terbaik di antara perkataan yang didengar tersebut. Jadi mudah-mudahan kita ni sentiasa mendengar yang terbaik. Tak ada benda yang paling baik kita dengar kecuali
kalamullah Al-Quran. Ada satu kisah berkenaan dengan seorang perempuan. Dia bertemu dengan Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'i. Dia tak bercakap, melainkan dia cakap bila dia keluar ayat, dia keluar perkataan, dia keluar Al-Quran Al-Karim. Baca Al-Quran, sembang orang pun keluar ayat Quran. Mana ada antara tu kita, maknanya satu dia ingat Al-Quran, hafal Al-Quran perempuan tua kan? Kemudian sebab apa dia kata? Sebab inilah kalam yang terbaik, dan aku takut kalau perkataan aku yang keluar daripada aku, perkataan daripada hawa nafsu aku, yang kadang-kadang mengandungi salah dan silap. Tapi kalau kata keluar daripada perkataan, daripada mulut dia kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah kan? Masya Allah, hebat itu. Kita ni kadang-kadang dengar orang, ada orang tu kalau dia keluar perkataan dia keluar perkataan dia maki yang pula tu, hak tu tak boleh jalan, tak boleh jadi kan? Ada tak kita kena dengar sikit-sikit keluar dari mulut dia maki. Kadang-kadang bukan ada apa pun, dia jadi seronok, jadi hobi, jadi kebiasaan dia. Jadi benda-benda yang tak elok jangan jadi kebiasaan kita. Walaupun kita seronok, orang sebelah kita pun duk seronok, tapi di sisi Allah Ta'ala tak seronok juga lah. Kita nak bagi Allah Ta'ala seronok, bukan orang sebelah kita seronok. Baik, jadi pendengar yang baik. Jadi sebab tu dia boleh bertahan, dan Rasulullah pun berdoakan kepada Sayyidina Anas bin Malik dengan beberapa doa. Banyak anak, umur panjang, kemudian harta banyak. Sayyidina Anas bin Malik ni, anak dia hampir lebih kurang kita sebut kira-kira 1 orang, harta pun banyak, umur pun panjang. Salah seorang sahabat, kira yang sahabat yang akhir meninggal dunia, umur pun lebih kurang 1 tahun macam tu. Sayyidina Anas bin Malik berkat daripada berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seorang yang seorang daripada penyampai hadis ini bernama Mahmud menjelaskan, Abu Usamah berkata maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bergurau dengan Anas. Jadi itu kita kata-kata yang mesra lah daripada Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi mesra yang bergurau. Jadi kalau kita dengar, hai orang yang ada kepala, kita lawak lebih ingat, hai orang yang ada kepala, memang ada kepala, kalau tak ada kepala mati ya. Jadi benda-benda gini memberi satu perhatian khusus, dan juga satu kita kata lawak jenaka lah. Itu style Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jawab lawak jenaka Rasulullah tidak ada yang tidak benar, semuanya benar. Semuanya benar. Anas ada 2 tingkah. Keterangan hadis ini bertaraf hadis sahih. Baik, hadis yang ke-229. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dia lagi hadis berkenaan dengan Rasulullah. Anas banyaklah. Pasal apa? Pasal dia orang yang berkhidmat dengan Nabi siang dan malam. Jadi dia banyaklah tahu tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang pribadi. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umayr ma fa'ala an-Nu'ayr ma fa'ala an-Nughayr. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul rapat dengan kami. Bergaul rapat ni maknanya Rasulullah ni dia bergurau rendah dengan anak-anak. Anas bin Malik ni dia bukanlah orang yang kira taraf, kita kata remaja lah kita panggil kan. Taraf kalau kita kata budak lagi lah. Jadi dia Rasulullah bergaul rapat dengan anak remaja, sehingga baginda pernah berkata kepada adikku yang kecil dengan berkata, jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada adik lagi, ada adik pula
Dia ada adik. Wahai Abu Umair, apakah yang sedang dilakukan oleh Nughair? Iaitu Nughair itu maknanya sejenis burung kecil yang berparuh merah. Jadi adik Sayyidina Anas bin Malik, dia ada burung. Ada burung. Jadi burung tu meninggal, mati. Jadi Rasulullah pun mai berlawak jenaka dengan dia. Macam itulah apa nama ni, disebut Nughair adalah nama sejenis burung. Ulama menafsirkan sebagai lal, nama bagi burung yang sangat kecil. Burung tu tak besar, kecil. Ad-Damiri pengarang kitab Hayatul Haiwan menafsirkannya sebagai burung bulbul. Tak tahu saya pun burung bulbul ni apa dia, tak tahu. Baik, itu maknanya Rasulullah berlawak jenaka, bergurau senda dengan sahabat, walaupun sahabat tu kecil adik pada Sayyidina Anas pun dah muda lagi, ada adik dia lagi. Okey. Baik, penjelasan Imam At-Tirmizi berkenaan fiqh dalam hadis ini. Jadi hadis ini disebut oleh ulama, dia mengeluarkan lebih daripada 100 masalah. Dia menyelesaikan 100 masalah daripada hadis ini saja. Ada tak disebut sini satu? Tak apa, kita baca dulu. Rasulullah SAW pernah bergurau. Rasulullah SAW bergurau sehingga memberikan nama samaran kepada anak kecil. Di samaran dia, nama panggilan kita panggil. Macam Abu Hurairah, itu nama panggilan, samaran Abu Hurairah. Dia terkenal dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah tu dia anak kucing. Anak kucing. Wahai bapa anak kucing. Wahai bapa kepada anak kucing. Kata Abu Hurairah, pasal Abu Hurairah ni sangat sayang, suka kepada kucing. Dia selalu bawa kucing dah, selalu bawa kucing letak dalam baju dah. Sangat Abu Hurairah. Maknanya bila orang yang duduk dengan binatang banyak ni, selalu ni maknanya dia kasih sayang dia lebih. Dia seorang yang penyayang. Biasanya begitulah. Boleh memberi seekor burung kepada anak kecil sebagai teman bermain. Jadi keluar daripada hadis ini, ulama mengistimbatkan hukum kita boleh bagi anak yang kecil burung. Bagi dia main. Bagi dia main. Jadi dia main tu maksudnya main seronok lah. Bila dia pun boleh fikir mainkan, dia pun untuk apa? Untuk satu, untuk melahirkan rasa kasih sayang, rasa kasihan belas kepada binatang dan sebagainya lah. Burung kepada anak kecil boleh bagi. Anak kecil dalam hadis ini ialah saudara Anas bin Malik daripada sebelah ibu. Namanya adalah Ibnu Abu Talhah. Sedangkan ibu mereka ialah Ummu Sulaim binti Malhan. Ibnu Abu Talhah atau Abu Umair memiliki seekor burung. Memang ada para sahabat yang Nabi panggil dengan nama-nama, kita kata nama panggilan, dengan bersandarkan pada sesuatu. Contohnya sendiri apa nama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Antara yang nama lain bagi dia, nama samaran, nama panggilan ialah Abu Hafs. Abu Hafs, bapa kepada rimau. Siapa? Jadi bapa kepada rimau ni, jadi rimau-rimau lain ni kira duduk bawah dia lah. Macam tu. Dia dapat panggilan tersebut daripada Rasulullah waktu peperangan Badar. Tengok hebat sangat ni Sayyidina Umar. Siapa berani dengan Sayyidina Umar? Yang sangat hebat daripada sudut kekuatannya, kehebatannya, bermain senjata dan sebagainya. Jadi Abu Hafs bagi gelaran itu. Contoh lagi siapa dia? Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Dipanggil dengan digelarkan dengan Asadullah, singa Allah. Singa Allah dan sebagainya lah.
Abu Umair memiliki seekor burung yang menjadi teman bermain. Abu Umair ni dia ada burung, dia main. Pada satu hari burung itu sakit dan akhirnya mati. Abu Umair bersedih dengan kematian burung itu. Rasulullah SAW bergurau dengan Abu Umair bagi menghibur hatinya. Jadi bila Rasulullah ni orang besar, kita panggil presiden sebuah negara, ataupun kita panggil kalau Malaysia kita ni sultan contohnya, orang yang besar, orang yang dihormati, yang disegani, ketua negara, mai dekat anak kecil, budak kecil, tegur dia, apa abah, ya Abu Umair, kan, ma fa'alan nughair. Jadi macam satu perkara yang seronok lah. Dia bukan pasal apa, bila Rasulullah tegur tu pun dia dah rasa seronok lah dengan teguran ataupun dengan sapaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menunjukkan kemesraan baginda dengan dengan di sini disebut dengan anak kecil lah. Baik, keterangan hadis ini as-sahih. Terus kita pergi ke hadis yang ke-330. Jadi kita terus tak panjang. Dia macam kalau kata nak sebut secara detail panjang punya cerita lah. Jadi kita cerita lebih kurang ringkas macam tu, ya. Hadis 230, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah innaka tuda'imuna. Qala na'am ghairu anni la aqulu illa haqqa. Para sahabat bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah engkau bergurau dengan kami? Jadi kalau kata cerita ni biasanya pemerintah, presiden, perdana menteri, orang yang nombor satu negara, dia tak dan ataupun dia kata dia tak bergurau lah dengan orang bawahan dia, tunjuk serius, kan. Ada bos-bos di pejabat, kan, tak bergurau langsung dengan orang bawah, tak bergurau langsung, semuanya arahan, semuanya risau, takut dengan dia. Jadi tapi Rasulullah tak. Rasulullah dia bergurau. Sebab apa? Ada yang bisa saya sendiri bisa dengar, tuan pun mungkin bisa dengar, kan, pasal apa dengan anak pekerja staff lah bagi ni lah, janganlah duduk serius sangat. Oi, tak boleh, kena serius. Pasal kalau kita duduk lawak main, tak lagi depa naik kepala. Begitu lah. Jadi Rasulullah bukan orang yang sebegitu. Jadi para sahabat pun dia pun tanya, Rasulullah melawak ke? Rasulullah melawak kita dengan kami ke? Pasal dia tak sama dengan hak ketua-ketua dengan depa sebelum, ketua-ketua depa yang sebelum ini. Rasulullah jawab, ya, namun aku tidak pernah berkata perihal yang tidak benar. Maknanya tak, aku melawak juga, tapi melawak aku tak ada melawak yang tak betul, semua betul. Kita melawak tak betul semua, kena kawan, dan sebagainya, kan. Tapi Rasulullah melawak yang betul, tak ada yang tak betul. Keterangan hadis ini hadis hasan. Ini dia ada sebut gitu yapi. Hadis yang ke-231, Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inni hamiluka ala waladi naqah. فقال يا رسول الله ما أصنع بولدي الناقة. فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. Ada seorang lelaki minta pada Rasulullah SAW supaya dibawa menaiki tunggangan. Tunggangan di sini ialah unta. Jadi Rasulullah SAW berkata pada lelaki itu, aku akan beri kamu menunggang anak unta betina.
Aku bagi kamu anak unta betina. Bagi anak. Laki itu pun kata, "Ya Rasulullah, apakah yang boleh kulakukan dengan anak unta?" Jawab Rasulullah SAW, "Bukankah unta betina yang melahirkan unta yang lain dengan anak unta betina?" Maksudnya anak unta tu betina. Jadi cerita dia lah ni, Rasulullah melawak, aku nak bagi ke anak unta betina. Lepas tu kena buat apa? Dengan anak unta, dia confused lah. Anak unta betina ni, dia nak tunggang lagu mana? Jadi apa nama ni, jadi dia pun tanya balik Rasulullah. Tak faham Rasulullah, bukankah anak hak unta betina ni lah yang akan melahirkan unta yang lain? Kalau macam tu kena tunggu lama lah. Dia punya orang pengipar nak kena tunggu lama nak naik unta tu. Nak tunggu hak budak kecil ni, betina, anak kecil ni beranak pula, besar pula, lambat pula cerita lah. Jadi cara begitulah Rasulullah lawak. Betul tak? Betul. Baik, ada disebut tentang ini. Macam tu saja disebut. Kemudian hadis yang ke-232, Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadiyah min al-badiyah fa يجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. Ada seorang lelaki dari kampung yang bernama Zahir. Nama Zahir, daripada kampung lah. Maknanya dia bukan duduk di kota Mekah ataupun Madinah, dia duduk di Madinah. Dia duduk di pedalaman sikit, di dalam kampung sikit. Pada satu hari Rasulullah datang menemui satu hari Zahir mai jumpa Nabi SAW dan bawa hadiah daripada kampung. Apabila pulang, Rasulullah SAW pula memberi bekal kepadanya. Bila dia nak balik ke kampung dia, Rasulullah pula bagi bekal. Ini satu perkara yang baik bila orang memberi, kita pun membalasnya, balas balik. Ini satu sebenarnya dalam masyarakat Melayu kita ni pun banyak kan, selalu kita buat macam ni. Tak tahu kalau ni kan, bulan puasa contohnya, balas cucuk kan, rumah A buat cucuk nerap bagi ke rumah B, rumah B balas gulai ikan masin contohnya. Itu satu yang baik. Lah ni tak pastilah, tak tahulah pasal apa, dia pun tak masak pun, beli lah dekat pasar Ramadan kan, nak bagi orang pun begitu lah. Biasanya di kampung-kampung, kalau di pekan-pekan perasaan tak beli lah, ikut aku hang macam tu kan. Kalau ada pun maknanya tak semeriah macam dulu-dulu lah kan. Rasulullah SAW berkata pada Zahir adalah pembekal barangan untuk kita, barang kampung untuk kita, dan kita adalah pembekal barangan kota untuknya. Jadi macam tu sajalah. Walaupun sebenarnya Rasulullah bukanlah orang mengipar ni hidup pembekal, hidup berniaga apa-apa, tak ada lah macam tu kan. Tapi dia lebih kurang kata nak melawak tu macam tu je lah. Baik. Ni dia abang ada sebut dia. Ni dia abang ya. Zahir dia selalu bawa keluaran hutan seperti sayur-sayuran hadiah kepada Rasulullah. Ni dulu ni banyak tok-tok guru yang tu ada di kampung, yang ada pondok. Dia mengajar
tu ada kebun sikit-sikit. Lepas tu yang lain tu kadang-kadang anak murid orang kampung duk main kutu guru, sedekah, bagi hadiah dan sebagainya. Ada ni tak ada dah lagu tu. Ialah kita kata suasana ataupun zaman berbeza, zaman dah bertukar. Dia dah tak macam dulu dah, kan? Ni sebut ada sebut kalau di sini kalau satu yang terjemahan tu dia kata zahir adalah hutanku dan aku adalah bandarnya. Kita duk fikir pelik ikut mana zahir ni hutan, aku ni bandar. Maknanya abang tu betulah, maknanya dia pembekal dari benda benda yang ada di kampung dia main tang ni. Badiyatuna inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru. Bukanlah maksud zahir tu hutan, tapi akhir tu dia membekalkan barangan kampung yang hutan, bolehlah kita kata kampung lah elok ni, kampung kepadaku, dan kita memberikan hak bandar yang di bandarnya, barang yang bandar bagikan dia. Bertukar-tukar. Itu bertukar-tukar hadiah itu dia akan menerbitkan rasa kasih sayang. Macam mana? Tahadu, tahabbu. Salinglah kamu memberikan hadiah, maka kamu akan saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Baik. Jadi macam tu lah. Nak bagi orang selesa ni kita nak kena banyak bagi hadiah mana? Tu kita pun kalau ikut sunnah kita balas balik orang. Jadi orang yang berbudi pekerti, orang panggil apa dalam istilah bahasa Melayu kita, orang memberi kita merasa, orang apa kata? Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Macam tu. Baik, kemudian wa kana yuhibbuhu wa kana rajulan damiman. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصر فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما الصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada Zahir. Dia suka pasal ini orang yang baik lah. Kita nak orang suka kita kena jadi orang yang baik. Walaupun beliau memiliki wajah yang tak menarik, walaupun dia tak segak, tak handsome macam orang lain, tapi perwatakan dia, budi pekerti dia sangat menambat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Zahir ketika beliau sedang menjalankan perniagaan. Jadi Rasulullah pergi pada Zahir. Di mana? Di suk lah biasanya kan. Pergi ke suk atau